Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak dan ibu bapa yang berada di rumah? Alhamdulillah, Ustazah Liza sihat-sihat aja di sini dan Ustazah juga mendoakan anak-anak dan ibu bapa yang berada di rumah still stay at home, sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah, insyaAllah di PKP yang berbaki ini kita teruskan pembelajaran kelas online kita. Sebelum ni, di bahagian 1, Ustazah Liza telah terangkan mengenai solat sunat dan beberapa jenis-jenisnya. Untuk kali ini, Ustazah Liza akan teruskan lagi dengan jenis-jenis solat sunat yang lain pula. Jom kita belajar pula mengenai solat sunat Aidil Adha dan juga solat sunat Aidil Fitri. Tahu kan cara-cara untuk solat sunat Aidil Adha dan Aidil Fitri? Ya. Dua solat tersebut disyariatkan untuk kita tunaikan secara berjemaah di masjid. Berjemaah di masjid dan digalakkan kepada kaum muslimat, kaum muslimin, anak-anak kecil hadir beramai-ramai ke masjid untuk menunjukkan, mengembangkan syiar Islam. Nak tunjukkan syiar Islam sebagai tanda kemenangan kita selepas kita berpuasa selama sebulan. Ya, itu orang kata hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua umat Islam. Lafaz niat bagi solat sunat Aidil Fitri ialah usolli sunnata Aidil Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya ulangi sekali lagi. Usolli sunnata Aidil Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ustazah, ada perkataan ma'muman. Kerana apa? Ya, sebab kita bukan imam. Kalaulah kita menjadi imam, kita gunakan imaman. Tetapi sewaktu solat sunat Aidil Fitri, kita di bahagian makmum. Sebab tu kita guna makmuman. Sahaja aku solat sunat Aidil Fitri 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat sunat Aidil Fitri 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Mari dengarkan pula lafaz niat bagi solat sunat Aidil Adha. Waktu bila Aidil Adha ni? Ya, pada 10 Zulhijjah, seawal-awal pagi tu. 10 Zulhijjah. Lafaz niatnya ialah usolli sunnata Aidil Adha rak'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnata Aidil Adha rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat Aidil Adha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat sunat Aidil Adha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu dia adalah lafaz niat bagi solat sunat Aidil Adha dan juga solat sunat Aidil Fitri. Kalau dalam bahasa yang lain, kita sebut apa? Solat 2 hari raya ni, kita sebut solat Aidain. Solat Aidain ni, solat 2 hari raya lah tu maksudnya. Solat witir. Solat witir. Solat witir ini dilakukan secara ganjil. 1 rakaat, 3 rakaat dan 5 rakaat. 7 rakaat sehingga ke 11 rakaat. Boleh lakukan solat sunat witir dan rakaatnya adalah ganjil 1, 3, 5, 7 dan 11. Macam lafaz niatnya usolli sunnatal witri rak'atan lillahi ta'ala. Usolli sunnatal witri rak'atan lillahi ta'ala. Tu saya jelaskan perkataan rak'atan bermaksud 1 rakaat. 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat sunat witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak ada 2 rakaat.
Solat sunat witir adalah penutup bagi segala solat sunat pada hari tersebut. Contohnya, kita lakukan semua solat fardu, kita dah buat solat tarawih, solat tahajud, solat hajat, dan kita tutup hari tersebut dengan solat witir. Caranya bagaimana? Kita tutup sebagai orang kata dah penutup segala solat pada hari tersebut. Jadi kita buat solat witir. Macam itulah. Ustazah, kalau saya semayang balik dah subuh tu, start daripada subuh dah mula hari yang baru. Start subuh dah mula hari yang baru. Kira witir ni habis bagi penutup malam tersebut. Jangan lupa juga kita boleh lakukan solat sunat taubat. Solat sunat taubat ialah solat yang dilakukan untuk menginsafi kesalahan diri, untuk bertaubat kita daripada kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan tanpa kita sedari atau tak sedar diri. Macam tu. Kita lakukan solat sunat taubat sebagai memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tidak mengetahui bila kita buat salah terhadap orang, bila kita buat salah kepada diri kita sendiri, atau kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Insaf pada kelemahan dan kesilapan diri kita sendiri. Itu kita boleh buat solat sunat taubat. Untuk menunaikan solat sunat taubat sama sahaja seperti solat sunat yang lain, tetapi mempunyai lafaz niat yang berbeza. Caranya, usolli sunnatat taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu sahaja solat-solat yang antara jenis solat-solat sunat yang kita boleh lakukan. Assalamualaikum Ustazah Liza. Saya Amni. Saya Amrina. Kami nak tanya soalan Ustazah Liza. Apa beza solat sunat dan solat fardu? Terima kasih Ustazah Liza. Terima kasih kepada adik Amni dan adik Amrina yang bertanya soalan kepada Ustazah Liza. InsyaAllah Ustazah Liza akan terangkan satu persatu mengenai persoalan yang diutarakan oleh adik Amni dan adik Amrina. Jauh tu datang, kecek Kelantan sungguh dia. Sekarang kita tahu pula perbezaan antara solat sunat dan solat fardu. Kita pergi ke tajuk seterusnya, iaitu perbezaan antara solat sunat dan juga solat fardu. Perbezaan yang pertama adalah daripada segi hukum. Di awal pembelajaran tadi, Ustazah Liza sudah terangkan hukum menunaikan solat fardu iaitu wajib, dan hukum menunaikan solat sunat iaitu sunat. Perbezaannya adalah dari segi hukum. Hukum menunaikan solat fardu ialah wajib. Wajib yang bermaksud apabila kita kerjakan, kita akan mendapat pahala ataupun ganjaran, dan apabila kita tinggalkan akan berdosa. Bukannya haram lagi dah. Apabila kita tinggalkan solat fardu, hukumnya berdosa. Bagi solat sunat pula, hukumnya tentulah sunat. Hukumnya sunat. Apabila kita kerjakan solat sunat, hukumnya kita akan mendapat ganjaran, tetapi apabila kita tinggalkan, tidak mendapat apa-apa ganjaran sekalipun. Itu adalah perbezaan antara solat sunat dan solat fardu yang pertama dari segi hukum. Perbezaan yang kedua ialah solat fardu digalakkan untuk dikerjakan di masjid ataupun di surau yang berdekatan dengan anda. Digalakkan untuk ditunaikan secara berjemaah. Sedangkan solat sunat pula digalakkan untuk kita kerjakan di rumah.
secara berjemaah ataupun persendirian. Macam tu. Ini tak solat sunat yang kita lebih-lebihkan di mana? Di masjid, di surau. Contoh macam solat tarawih. Tengoklah bulan Ramadan sebelum-sebelum ni yang kita tengok penuh surau, penuh masjid dengan jemaah-jemaah yang hadir untuk menunaikan solat tarawih. Tetapi bila time solat fardu, waktu maghrib, waktu isyak, sangat kuranglah orang yang hadir. Perbezaan yang seterusnya ialah dari segi rakaat. Dari segi rakaat. Untuk menunaikan solat fardu sudah ada rakaat yang ditentukan. Contoh solat subuh berapa rakaat? Solat subuh 2 rakaat. Solat zuhur 4 rakaat. Solat asar 4 rakaat. Solat maghrib 3 rakaat. Solat isyak 4 rakaat. Kesemua solat-solat fardu tersebut telah ditentukan rakaatnya. Manakala solat sunat, kita tak tentukan pun berapa rakaat yang boleh ditunaikan. Solat hajat, nak buat banyak kali pun boleh. Macam tu. Perbezaan dari segi konsep. Konsep bagi ibadah, konsep bagi solat fardu iaitu ibadah asas. Ibadah asas iaitu ibadah khusus yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lakukan sebagai membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tetap dah 5 waktu tersebut perlu ditunaikan, wajib ditunaikan. Manakala konsep bagi solat sunat pula iaitu berbentuk ibadah tambahan. Berbentuk ibadah tambahan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam proses at-taqarrub ila Allah, kita boleh tambah buat apa jua ibadah tambahan yang boleh kita lakukan. Apakah solat sunat yang boleh dilakukan secara berjemaah dan secara individu? Terima kasih kepada adik Amrina yang bertanya soalan mengenai perbezaan antara solat sunat untuk individu dan solat sunat untuk berjemaah. Namanya pun solat sunat. Jadi sesiapa sahaja dari kalangan orang Islam boleh melakukan solat sunat ini sebagai ibadah tambahan kepada solat fardu. Dan bukannya menampung kekurangan solat fardu. Sesiapa je boleh buat, daripada kanak-kanak yang kecil sehingga dewasa. Jadi apa perbezaan antara solat yang boleh dilakukan secara berjemaah dengan solat secara individu? Solat berjemaah boleh dilakukan secara berjemaah dan ramai makmumnya. Ramai makmum dalam satu solat. Contohnya ialah solat tarawih. Solat tarawih boleh juga dilakukan secara perseorangan, tetapi kita disyariatkan untuk menunaikan solat tarawih dalam kelompok yang ramai atau berjemaah. Pertama, solat tarawih. Yang kedua, solat 2 hari raya. Solat 2 hari raya. Kenapa solat 2 hari raya kita anjurkan, galakkan untuk ditunaikan secara berjemaah? Agak-agak siapa dapat jawapan dia? Ya, solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidil Adha, solat tarawih ditunaikan secara berjemaah kerana untuk mengembangkan syiar Islam. Untuk mengembangkan syiar Islam. Jadi bila kita hadir beramai-ramai, berbondong-bondong hadir ke masjid pada hari raya, pada hari
pada malam bulan Ramadan untuk tunaikan tarawih. Jadi masyarakat atau komuniti agama lain akan memandang agama Islam itu sangat kuat dari segi ikatan persaudaraan dengan sesama Muslim. Ikatan persaudaraan sesama Muslim akan jadi kuatlah sebab ramai yang hadir ke masjid untuk solat tarawih, ramai yang hadir ke masjid untuk solat hari raya. Macam tu. Itulah perbezaan. Yang pertama sekali, kita tunaikan solat tarawih, solat sunat Aidilfitri, solat sunat Aidil Adha secara berjemaah. Manakala untuk solat yang dilakukan secara individu, solat sunat yang dianjurkan untuk dibuat secara individu ialah solat hajat. Solat hajat. Yang kedua ialah solat tahajud. Yang ketiga ialah solat duha. Yang keempat solat apa? Yang keempat ialah solat sunat tahiyatul masjid. Yang kelima, solat sunat istikharah. Ustazah ulangi sekali lagi. Untuk solat sunat secara individu ialah solat hajat, solat tahajud, solat istikharah, solat duha, dan lagi satu solat tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid. Kenapa buat secara individu? Kerana kerana solat hajat bergantung kepada hajat seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Jadi doa dipohonkan kepada Allah untuk dirinya sendiri sahaja. Boleh tak kalau solat hajat nak dilakukan secara berjemaah, nak minta orang lain pula doakan kita dan bersama-sama memohon kepada Allah untuk Allah perkenankan hajat kita? Boleh, tak ada masalah. Contohnya dalam masa yang sekarang ni kita boleh lakukan solat hajat di rumah beramai-ramai bersama dengan anggota keluarga supaya kita dibebaskan daripada gejala, penyakit dan wabak-wabak yang kita tidak senangi. Boleh buat lakukan juga dekat rumah, berjemaah lah dekat rumah. Yang kedua, solat tahajud. Solat tahajud kita lakukan secara nafsi-nafsi. Itu ayat sekolah Ustazah lah dulu. Nafsi-nafsi yang bermaksud persendirian. Kita lakukan secara persendirian kerana untuk nak memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk nak menunjukkan perhambaan kita kepada Allah. Perhambaan kita kepada Allah waktu bila tu? Solat tahajud sebelum ni Ustazah bagi tahu dilakukan pada 3/4 malam. 3/4 malam. Jadi bila kita terjaga tidur seorang diri, kita bolehlah lakukan solat tahajud tu secara berseorangan. Ustazah, kalau kita ajak kawan-kawan kita macam mana? Boleh. Tak ada masalah untuk kita ajak kawan-kawan kita bertahajud bersama-sama. Tetapi lebih afdal, yang dekat sini dimaksudkan adalah lebih afdal kita lakukan secara bersendirian, kerana hanya time tu aja kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada time lain. Time lain kita dah sibuk dengan urusan harian kita. Jadi waktu malam tu kita bangun secara bersendirian. Kalau kawan suruh ajak juga, tak ada masalah, ajak je lah untuk solat bersama-sama. Azah, kenapa pula solat istikharah dilakukan secara bersendirian? Ya, solat istikharah perlu dilakukan secara bersendirian kerana berkemungkinan hanya kita sahaja yang menerima pilihan-pilihan
seperti itu. Dapat pilihan, tak tahu nak pilih, kita je. Orang lain mungkin dah ada pilihan masing-masing. Jadi berkemungkinan pilihan kita, pilihan Allah tidak sama dengan pilihan kawan kita. Jadi sebab tu untuk solat istikharah digalakkan untuk ditunaikan secara persendirian, kerana itu adalah pilihan untuk diri kita. Bagaimana pula dengan solat sunat tahiyatul masjid? Solat sunat tahiyatul masjid digalakkan untuk ditunaikan secara persendirian. Cuba bayangkan bagaimana kita nak berjemaah solat tahiyatul masjid. Kita nak ajak kawan-kawan, jom kita nak masuk masjid, nak ajak orang untuk solat sunat tahiyatul masjid. Macam tak kenalah pula kan. Jadi tujuan kita adalah untuk menghormati dan memberi penghormatan kepada masjid itu sendiri sebagai rumah Allah. Jadi kita masuk ke dalam masjid tersebut, jangan duduk lagi, terus sahaja kita tunaikan solat tahiyatul masjid. Ustazah boleh terangkan semula tak mengenai solat sunat rawatib? Hari itu Ustazah terangkan untuk sunat rawatib untuk Zuhur aja. Baik, sunat rawatib boleh dibuat untuk 5 waktu ini. 5 waktu ni. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Dalam kelima-lima solat rawatib tersebut, kita ada perkataan qabliyatan dan ba'diyatan dalam lafaz niatnya, menunjukkan kita tunaikan sebelum fardu zuhur dan selepas fardu zuhur. Tetapi untuk solat rawatib asar dan subuh, kita hanya ada solat rawatib sebelum sahaja. Kita hanya ada solat sunat rawatib sebelum sahaja. Iaitu untuk lafaz niat bagi solat sunat rawatib bagi asar, iaitu usalli sunnatal asri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Usalli sunnatal asri rak'ataini qasran usalli sunnatal asri rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat asar sebelum kerana Allah Ta'ala. Begitu juga dengan lafaz niat untuk solat sunat rawatib subuh. Usalli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Kenapa kita tidak boleh lakukan solat sunat selepas daripada melakukan fardu asar, solat fardu asar dan juga solat fardu subuh? Kerana apa kita tak boleh lakukan solat sunat pada selepas waktu subuh dengan waktu asar? Kerana waktu selepas solat fardu asar dan fardu subuh adalah waktu diharamkan melakukan apa-apa solat. Allah larang kita untuk melakukan apa jua solat sunat selepas melakukan solat fardu asar dan fardu subuh. Sebab Allah larang, jadi kita tak boleh buat. Maka berakhirlah kupasan mengenai solat sunat pada hari ini. Banyak tak mengenai tajuk solat sunat? Sebenarnya lebih banyak lagi perincian mengenai tajuk solat sunat ini. Tetapi Ustazah Liza mengharapkan anak-anak di rumah beserta dengan ibu bapa dapat memahami yang sedikit tu. Sebab amal yang sedikit tu lebih baik daripada kita tahu banyak tetapi langsung tak dijadikan amalan. Pepatah Arab menyebut al-ilmu bila amalin kasyajaru bila samarin,
yang bermaksud ilmu tanpa amal umpama pokok tanpa buah. Ilmu tanpa amal umpama pokok tanpa buah. Al-ilmu bila amalin kasyajaru bila thamarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.